Bismillahirrahmanirrahim. Okey tak suara? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka majlis kita dengan membuka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati tuan penceramah kita pada hari ini iaitu Ustazah Tuan Zainun binti Tuan Awang, penolong kanan Kak Perak, Cik Hajah Latifah binti Abdullah. Ustazah nampak ramai juga ketua-ketua bidang, Cikgu Nahafizah, juga guru-guru, rakan-rakan semua serta anak-anak pelajar, iaitu anak-anak pelajar yang berada di surau sekarang, iaitu pelajar-pelajar putri tingkatan 5 dan juga pelajar yang bersama kita di talian. Okay, Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di alam maya dan juga di alam kata, sebab kita buat secara dua situasi untuk sama-sama berkumpul untuk mendengar satu kuliah yang berkaitan dengan bicara darah wanita, satu pengenalan. Dan Ustazah saya darah wanita ni adalah satu tajuk yang sangat dekat dengan kita sebagai seorang wanita. Nanti kita sama-sama mendengar kupasan daripada Ustazah Tuan Zainun binti Tuan Awang. Okey, sebelum saya meneruskan ceramah daripada Ustazah Tuan Zainun, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit tentang sahabat saya, Ustazah Tuan Zainun binti Tuan Awang. Okey, Ustazah Tuan Zainun binti Tuan Awang ni merupakan Ustazah di guru pendidikan Islam di sekolah menengah, tapi dah pencen. Sebelum pencen beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Agama Mahmudiyah. Betul tak Ustazah? SMKA Durian Guling. Minta maaf. Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Guling. Okey, dan Ustazah Tuan Zainun ni adalah merupakan bagi saya lah merupakan seorang yang sangat dengan pakar juga lah, walaupun dalam tajuk bicara darah wanita, sebab Ustazah Tuan Zainun ni bertalaki dengan penulis buku, iaitu Maulana Al-Fadhil Syekhul Hadis Tuan Maulana Mansur bin Ismail Al-Hafiz. Jadi Ustazah lah saya lah Ustazah macam. Okey, mana buku? Nampak. Apa ada ni? Nampak. Okey. Buku bicara darah wanita ni, buku ni ada 3 jilid, sangatlah tebal. Sebenarnya apa yang awak belajar, anak-anak belajar di dalam kelas, hanyalah setitik daripada buku. Sebab Ustazah sendiri telah berkuliah dengan Ustazah Tuan Zainun ni sebanyak 25 siri. Belum habis-habis lagi. Jadi Ustazah bawakan khas untuk anak-anak pada hari ini. Jadi pada hari ini anak-anak boleh mendengar, dan juga kalau ada sebarang permasalahan, begitu juga dengan guru-guru, dipersilakan
masa, jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Ustazah Tuan Zainul binti Tuan Awang untuk menyampaikan kuliah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustazah Zaleha selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam merangkap moderator dalam slot bicara Darah Wanita pada hari ini, dan juga para ustazah dan juga guru-guru, dan tidak lupa juga kepada anak-anak puteri yang akan menjadi rakan bicara mengenai haid dan istihadah. Itu skop perbicaraan yang diberikan kepada ustazah. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan membicarakan ilmu yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Sebagai seorang muslimah, kita kena mempelajari tentang darah haid ini supaya kita tidak tersalah dalam menetapkan darah yang keluar daripada tubuh badan kita, terutamanya apabila berlaku istihadah dalam haid. Kerana ada 3 jenis darah yang ditakdirkan keluar daripada seseorang wanita, iaitu haid, nifas dan istihadah. Sebab itu kita kena tahu darah yang keluar itu sama ada haid, nifas atau istihadah. Sebagaimana yang kita tahu, ada 3 tanda baligh bagi perempuan. Pertama, keluar darah haid selepas usia 9 tahun qamariyah atau kurang sedikit. Kedua, keluar mani selepas usia 9 tahun atau kurang sedikit. Dan yang ketiga, berumur 15 tahun jika selepas usia 9 tahun tidak keluar darah ataupun tidak keluar air mani. Jadi, jika terdapat tanda-tanda tersebut, anak-anak perempuan wajib menunaikan solat, puasa dan melakukan semua kewajipan syarak yang ditaklifkan ke atas setiap muslimah. Dalam masalah wanita yang pertama kali didatangi haid, mereka mesti peka dengan tahun Hijriyah dan Masihi kerana perbezaan hari adalah terlalu besar. Sebenarnya usia bagi perempuan yang berumur 9 tahun Masihi ialah 9 tahun 3 bulan 9 hari 9 jam mengikut tahun Hijriyah. Sedangkan usia kedatangan haid yang paling awal ialah 9 tahun qamariyah. Jadi sesiapa yang ada adik perempuan ataupun bakal anak perempuan kena alert usia mereka mengikut tahun Hijri. Biasakan dengan tahun Hijri. Mungkin kita boleh mulakan dengan sambutan hari jadi. Kalau nak sambut dua-dua pun tak apa, tahun Hijri dan juga Masihi. Bermakna kita boleh rayakan birthday kita 2 kali setahun. Supaya apa? Supaya kita tahu usia sebenar kita mengikut tahun Hijri. 9 tahun qamariyah bersamaan 9 tahun 8 bulan 23 hari tahun Masihi. Itu usia paling awal seseorang perempuan didatangi haid. Walaupun sebelum ini kita kata 9 tahun perempuan yang paling awal didatangi haid, tapi dikira mengikut kiraan tahun Hijri ataupun bulan qamariyah. Itu dia. Jadi ulama silam dan ulama sekarang telah menyediakan kaedah tertentu sebagai panduan kepada wanita untuk mengetahui darah apa yang keluar daripada tubuh badan kita, sama ada haid, nifas ataupun istihadah. Hari ini Ustazah akan cuba kupaskan mengenai haid sahajalah dulu. Sebab memandangkan masa tidak mengizinkan, kerana apabila kita berbicara mengenai haid, nifas dan istihadah,
ini memakan masa yang panjang. Sepatutnya kita berterima kasih kepada ulama silam dan ulama masa kini kerana telah mengambil tanggungjawab dan bertungkus lumus menyediakan sajian masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Ramai para ilmuwan agama masa kini menterjemahkan kitab bab darah ini untuk memudahkan kita mempelajari tentang darah ini. Baik, kita mulakan dengan pengenalan bab haid. Apa yang dimaksudkan dengan haid? Okey, kita cuba tengok slide. Apa yang dimaksudkan dengan haid? Okey, nampak tak? Nampak tak slide? Nampak Ustazah. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan haid? Haid adalah darah semula jadi yang keluar dari hujung rahim melalui faraj wanita pada waktu yang tertentu. Itu ta'rif haid. Dan untuk lebih memahami tentang darah haid ini dengan jelas, kita perlu memahami formula macam mana nak tentukan darah yang keluar itu adalah haid. Cuba tengok slide yang seterusnya. Okey, biasanya kita sebut ia sebagai formula haid lah. Bila kita nak hukumkan darah itu sebagai haid, kita kena rujuk formula ini. Apa dia formula tu? Yang pertamanya, dihukumkan haid sekiranya darah yang keluar itu melebihi 24 jam. Kedua, darah yang keluar itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Ketiga, darah yang keluar itu mestilah selepas suci 15 hari daripada haid sebelumnya. Keempat, darah yang keluar itu tidak didahului oleh kelahiran. Dan yang kelima, darah yang keluar itu bukan dari wanita yang belum mencapai usia 9 tahun Qamariah. Itu formula untuk menentukan darah yang keluar itu adalah haid. Jika darah yang keluar itu menepati formula haid, maka darah tersebut boleh dihukumkan sebagai haid. Itu dia. Jadi apabila seseorang keluar darah, kita kena tengok 5 perkara ini. Kalau bertepatan dengan 5 perkara ini, maka darah tersebut dihukumkan. Boleh dihukumkan sebagai haid. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok hari ini, ada kemungkinan orang yang keluar darah yang mana masih dalam tempoh suci 15 hari. Jadi apa yang kita nak hukumkan darah yang keluar dalam tempoh 15 hari itu? Sebab haid dia mestilah melepasi paling minimum 15 hari setelah haid terdahulu. Itu dia. Jadi apabila kita nak tentukan darah yang keluar daripada tubuh badan kita, kalau kita nak hukumkan ia sebagai haid, kita tengok kalau menepati formula haid, maka darah itu dihukumkan sebagai haid. Okey, seterusnya kita lihat tempoh haid. Sebab tadi kita kata ta'rif haid darah yang keluar itu dalam waktu tertentu. Jadi tempoh masa haid pula terbahagi kepada 3, iaitu pertama tempoh minimum. Tempoh minimum haid adalah 24 jam, iaitu sehari semalam. Yang kedua, tempoh kebiasaan, iaitu antara 6 atau 7 hari. Ini merupakan tempoh kebiasaan bagi seseorang wanita. Dan yang ketiga ialah tempoh maksimum haid, iaitu 15 hari 15 malam.
ada orang yang mengalami haid yang panjang, iaitu 15 hari, 15 malam. Kalau lebih daripada 15 hari, 15 malam, maka kita tidak boleh hukumkan haid itu 15 hari dan selebihnya adalah istihadah. Tidak. Sebab tempoh maksimum hanyalah 15 hari, 15 malam. Seandainya ada darah yang keluar melebihi tempoh maksimum ini, kita tak boleh menetapkan macam tadi 15 hari itu sebagai haid dan selepasnya istihadah. Bukan. Dia ada kaedah yang khusus. Itu dia. Okey, dengan adanya tempoh haid yang telah ditetapkan ini, kita boleh hukumkan darah yang keluar itu sama ada haid ataupun dihukumkan sebagai nifas ataupun dihukumkan sebagai istihadah. Kalau melebihi 15 hari tadi tu, dia ada kaedah khusus untuk menentukan berapa hari haid kita dan berapa hari istihadah. Sebab apabila darah telah melepasi 15 hari 15 malam, darah haid telah bercampur dengan istihadah. Jadi kita tak boleh kata 15 hari yang pertama haid dan selepasnya adalah istihadah, bukan. Itu ada kaedah yang khusus. Jadi kaedah itu panjanglah. Macam Ustazah Zaleha beritahu tadi, kalau kita membicarakan sampai beberapa jam, mungkin kalau kita ikut jam, mungkin 360 jam, kita belum tentu kita habis mempelajari tentang haid yang melebihi 15 hari ini. Itu dia. Okey. Jadi kita kena fahamlah darah yang keluar dari faraj wanita ini ada 3, iaitu haid, nifas dan istihadah. Ulama silam telah menghuraikan dengan detail cara menentukan ketiga-tiga jenis darah tersebut. Kalau kita faham kaedah yang disediakan itu, insya-Allah kita dapat menyelesaikan permasalahan tentang darah wanita ini. Okey. Selain daripada tempoh haid, ada beberapa perkara yang berkaitan dengan haid yang boleh kita jadikan panduan, iaitu tempoh suci. Tempoh suci juga ada 3. Kita tengok slide yang seterusnya. Tempoh suci. Tempoh suci yang pertama ialah minimum. Tempoh suci minimum 15 hari. Kedua, tempoh suci kebiasaan yang dialami oleh kebanyakan wanita yang mana mengalami haid antara 6 ataupun 7 hari. Jadi tempoh suci kebiasaan ini ialah 23 ataupun 24 hari. Dan yang ketiganya ialah tempoh suci maksimum. Tempoh suci maksimum tiada had. Kemungkinan sebulan, kemungkinan 2 bulan, setahun atau selama-lamanya. Itu tempoh suci maksimum. Dia tidak ada had. Jadi kemungkinan orang apabila didatangi haid sekali, lepas tu dia suci selama-lamanya. Kemungkinan. Sebab itu kita kata tempoh suci ini tidak ada had. Itu dia. Cuma apabila kita lihat kepada permasalahan haid, kita kena tahu bahawa minimum suci mesti 15 hari. Paling kurang mesti 15 hari. Kalau suci tak sampai 15 hari, bermakna ada masalah. Itu dia. Jadi dalam membicarakan tentang haid ini, kita kena tahu tempoh minimum suci sekurang-kurangnya 15 hari. Itu dia. Okay, selain daripada tempoh haid, ada beberapa perkara beberapa perkara lagi yang kita kena tahu. Selain daripada tempoh haid, tempoh suci dan juga kitaran haid. Itu dia. Okey, jadi setakat ni ada tak nak tanya apa-apalah sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi? Boleh tanya seandainya ada soalan yang ingin diutarakan. Tak ada. Dipersilakan
Okey, Assalamualaikum. Dipersilakan kalau ada persoalan dalam talian. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Ya. Katakan seseorang dia datang ni, hari pertama dia ialah pada waktu asar. Lepas tu dia datang haid ni sampai maksimum hari ya. Tapi dalam 15 hari tu, hari yang ke-16 pun dia masih ada. Jadi untuk dia mandi wajib, adakah dia perlu kira dan puasa tu juga ke atau bila dia sampai 15 hari tu baru mandi? Okey. Mandi wajib. Okey, tadi kita dah sebut maksimum haid adalah 15 hari, 15 malam. 15 hari, 15 malam itu bermakna 360 jam. Jadi, apabila pertama kali keluar darah, kita mesti buat catatan. Sebab kemungkinan catatan ini sebelum ni mungkin kita tidak didedahkan. Kenapa kita perlu mencatat darah yang pertama kali keluar? Inilah kita nak memastikan bahawa haid kita tidak melebihi 360 jam. Iaitu bersamaan 15 hari, 15 malam. Okey. Andai kata darah yang pertama kali keluar itu waktu asar. Waktu asar itu kita kena catat pukul berapa. Itu baru tepat kiraan kita 15 hari, 15 malam. Sebab apabila darah telah melangkaui 360 jam walaupun 1 minit, bermakna kita telah mengalami haid dan istihadah. Jadi cara kiraan haid tidak boleh kita kata 15 hari sebagai haid dan 15 hari selepasnya adalah istihadah. Bukan. Jadi apabila berlaku haid yang berterusan melebihi 360 hari, bermakna kita telah mengalami haid dan istihadah. Jadi seperti mana yang Ustazah sebut tadi, maknanya dia ada kiraan khusus. Kaedah yang khusus. Macam mana nak menentukan haid dalam keadaan darah yang keluar berterusan melebihi 360 jam. Itu dia. Jadi kalau kita nak tahu 360 jam itu, kita kena catat permulaan darah yang mula-mula keluar. Andai kata hari pertama pukul 9 pagi keluar darah. Jadi kalaulah hari ke-16 pukul 9 pagi itu darah itu berhenti ataupun sebelum pukul 9 hari ke-16, bermakna darah kita dalam tempoh 15 hari lagi. Tetapi kalau permulaan darah kita pada pukul 9 pagi hari pertama dan darah keluar secara berterusan dalam pukul 9 pagi hari ke-16 melepasi pukul 9 pagi secara bersambung, bermakna darah itu telah bercampur antara haid dan istihadah. Jadi kena betul-betul fahamlah di sini. Sebab itu kita kena catat permulaan darah yang keluar. Sebab untuk dihukumkan sebagai haid, dia mesti tidak melebihi 15 hari, 15 malam bersamaan dengan 360 jam. Ustazah, saya tanya sikit. Je. Maknanya di sini dia kira hari yang ke-16 tu dia kira hari akhir lah untuk dia boleh mandi wajib. Ya. Maknanya andai kata darah tu bukan dia nak mandi wajib ni, dia tengok kepada bila darah tu berhenti. Bukan semestinya tunggu sehingga hari ke-16. Kita nak mandi wajib, kita kena yakin bahawa darah itu berhenti. Mungkin hari ke-7 darah dah berhenti, kita yakin sebab apabila kita nak tahu darah kita benar-benar berhenti, dia ada cara dia.
iaitu dengan cara melakukan Jelas sikit. Ya. Jelas sikit masalah dia macam hari ke-15 tu dan hari ke-16 dia masih ada macam istihadah lah kan. Okey. Kalau macam kita biasa mungkin 7 hari kita boleh balik tau. Tapi ada masalah dia hari yang ke-15 tu dia ada lagi, 16 tu dia pun masih ada tu. Macam tu. Okey. Jadi macam Ustazah kata tadi lah. Maknanya kita nak tahu bahawa darah itu bersambung ataupun tidak. Contoh kita kata pukul 9 hari pertama, 9 pagi hari pertama kita keluar darah yang pertama kan. Hari ke-16 pukul 9 pagi hari ke-16 itu tempoh 360 jam. Andai kata darah berhenti sebelum pukul 9 pagi ataupun tepat-tepat 9 pagi hari ke-16. Bermakna darah haid kita 15 hari lah. Dan darah itu berhenti pukul 9. Maksudnya tidak bersambung lah. Ya tak? Tidak bersambung. Jadi haid kita 15 hari. Maknanya pukul 9 seminit tu kita boleh mandi wajib. Sebab tak ada dah. Tetapi andai kata hari pertama kita datang haid pukul 9 pagi. Lepas tu hari ke-16 pukul 9 pagi kita melakukan calitan. Maknanya ada darah. Pukul 9.30 ada darah. Pukul 10 ada darah. Bermakna darah itu bersambunglah hari ke-15 dengan hari ke-16. Bila darah bersambung hari ke-15 dengan hari ke-16, kita tidak boleh menetapkan haid kita 15 hari. Dia ada kaedah yang khusus untuk menentukan mana haid kita. Itu dia. Kaedah tu kalau kita nak terang secara ringkas tu mungkin tak boleh nak faham lah agak Ustazah rasa lah. Maknanya dia kena belajar betul-betul lah. Cuma mungkin kalau dia pasti bahawa darah dia tu bersambung. Yang tadi pukul 9 pagi hari ke-16 tu tak berhenti darah. Maksudnya bila dia melakukan calitan ada, dipek ada. Jadi hari ke-16 seterusnya sehinggalah mungkin berhenti pada pukul 1 tengah hari misalnya. Jadi pukul 1 tengah hari tu dia kena mandi wajib lah. Darah dah berhenti. Tetapi dia kena kira semula. Yang mana haid dia, berapa hari haid dia, berapa hari istihadah dia. Sebab tadi dah bercampur dah. Hari ke-15 dengan hari ke-16 tu keluar darah bersambung kan, secara bersambung. Bermakna haid dengan istihadah telah bercampur. Jadi kita kena guna kaedah khusus. Mungkin kaedah tamyiz. Kaedah tamyiz ni membezakan warna-warna darah. Sebab itu kita apabila darah keluar, kita kena ada catatan khusus untuk kalender peribadi kita. Kalender khusus untuk haid. Itu dia. Okey tak? Terima kasih Ustazah. Okey, ada lagi soalan? Okey, ada lagi dipersilakan kalau ada. Dah. Okey, boleh. Okey. Boleh teruskan. Mungkinlah selepas ini jika ada soalan boleh tanya terus direct. Tak apa. Okey, kita teruskan. Seseorang wanita seperti kita yang pernah didatangi haid ataupun wanita kali pertama yang keluar haid setelah mencapai usia 9 tahun qamariah itu. Apabila melihat darah keluar, wajib berhenti ibadah dan menjauhi larangan ketika dalam haid. Walaupun pada ketika itu kita belum tahu lagi bahawa darah itu akan dikira sebagai haid ataupun tidak. Inilah kaedah yang perlu kita amalkan. Kita mesti beramal dengan perkara zahir ketika itu. Kita tak perlu menunggu sehingga darah cukup 24 jam. Baru kita nak kita nak berhentikan ibadat kita.
Tetapi dengan hanya melihat darah keluar, kita sudah wajib berhenti beribadat dan menjauhi larangan ketika haid. Ini kaedah yang disarankan oleh ulama. Setelah pasti darah berhenti, yang mana darah tadi mencukupi 24 jam, maka seseorang itu bolehlah bersuci dengan mandi wajib. Sekiranya darah keluar semula selepas darah berhenti tadi, kena berhenti pula beribadat dan kena pastikan darah benar-benar berhenti dalam tempoh 15 hari. Jadi ini kebiasaan juga orang mengalami darah yang tersekat. Tersekat itu. Maknanya mungkin hari pertama, hari kedua ataupun mula-mula keluar darah tu, kita tengok kepada formula haid. Kalau kita dah mengalami suci melebihi 15 hari, bermakna darah yang keluar itu dianggap sebagai haid walaupun baru keluar dan masih tidak mencukupi 24 jam. Dengan melihat darah yang keluar itu, kita kena berhenti segala ibadat kita. Itu dia. Dan bila darah berhenti, maknanya mungkin tak cukup lagi 24 jam, kita kena beribadat tanpa mandi wajib. Itu dia. Jadi darah yang mula-mula keluar tadi tu, kita kena ambil tahu dalam tempoh 15 hari. Sebab kemungkinan darah dia berhenti sekejap, lepas tu dia keluar balik. Keluar balik itu kalaulah sebelumnya dah melebihi 24 jam, bermakna yang berhenti itu tetap merupakan waktu haid. Itu dia. Jadi kita tengok dalam tempoh 15 hari. Jadi darah yang berhenti dalam tempoh 15 hari ini dinamakan naqaq. Naqaq ni maknanya darah tak keluar, kita tak nampak di pad, ataupun apabila kita calik pun memang tak ada kesan-kesan darah. Itu dinamakan naqaq. Dan apabila darah keluar semula dalam tempoh 15 hari, yang mana kemungkinan tadi darah berhenti pada hari ke-8. Hari ke-8 tak ada darah, ke-9 tidak ada darah, ke-10 tidak ada darah. Tapi hari ke-11 ada darah. Jadi hari ke-11 itu merupakan dalam tempoh 15 hari lagi. Bermakna hari ke-11 itu merupakan haid lagi. Jadi waktu naqaq tadi, yang darah tidak ada tadi tu, dihukumkan sebagai haid di sisi pendapat muktamad. Itu dia. Okey, cuba kita tengok slide yang seterusnya. Sekejap nah. Tak berjalan tak? Sekejap Okey. Jika hari pertama keluar darah, sudah tentulah kita kena berhenti beribadat, seperti solat dan sebagainya. Jika darah berhenti, yang mana darah mula-mula keluar tadi tak cukup 24 jam, kita kena solat tanpa mandi wajib. Kemungkinan darah yang keluar tadi tu pukul 9 pagi. Lepas tu pukul 12 berhenti. Jadi apabila masuk waktu zuhur, darah dah tak ada, maknanya kita kena solat tanpa perlu mandi wajib. Sebab apa? Sebab darah tak cukup lagi 24 jam. Itu dia. Okey. Ada soalan tak nak tanya sini? Sebab sini ramai juga orang keliru ni.
Ada tak nak tanya? Dipersilakan kalau ada yang nak tanya. Tak ada? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya. Masuk kat sini Ustazah, maksudnya walaupun kalau kita pada kiraan hari ni daripada hari pertama sampai 10 hari, tapi tempoh kedatangan haid dia tu tak cukup 24 jam. Itu ke maksud Ustazah? Ya, ya. Jadi kita kena kira tempoh haid tu datang. Jadi tak cukup 24 jam, maksudnya kita boleh lakukan ibadah kita seperti biasa. Ya, masa tak ada darah tu. Sebab hari pertama tu, kemungkinan kita keluar darah 2 jam ataupun 3 jam saja kan? Ya. Jadi lepas tu dia berhenti, dia kering, dekat pekat tu dia kering. dia Lepas tu kering. maksudnya Kita dalam salib tempoh- pun tak ada. ha, Jadi bila masuk waktu solat, kita kena solat. maksudnya daripada hari 1 sampai hari 2 ni. Daripada Ya. hari pertama ke hari kedua ni. Ya, hari pertama tu pun masa dah tak ada, contohnya kita keluar darah yang pertama tu pukul 8 atau pukul 9 lah kita kata. Lepas ya. pukul 12 berhenti darah. Sebab Lepas tu 3 dia jam. kering, tak ada sampai hari kedua pun tak ada. Maksudnya dalam tempoh tu kita bersolat lah. Ya, hari pertama tu waktu Zuhur tu masa tak ada darah, kita cek tak ada darah, kita kena solat dah. Kita kena solat. Okey. Asar pun kita kena solat. Seterusnya masa tak ada darah tu kena solat tanpa mandi wajib. Maksudnya tanpa mandi wajib. Ya. Sebab darah tak cukup lagi 24 jam. Okey. Tapi katalah hari ketiga dia datang balik. Okey, bila Kita berhenti dari ibadat kita. kita berhentikan ibadat kita. Tapi kita kena tanda lah tu. Maknanya hari ketiga tu kemungkinan mari pukul hari pertama kita tanda pukul 9 sampai 12 3 jam. Contoh. 3 jam. Okey, hari kedua tak ada darah. Okey, tak ada darah, tak ada apa-apa. Okey, hari ketiga mungkin pukul 1 tengah hari ada. Pukul 1 kita nak solat kan? Ada. Sehinggalah asar pukul 5. Contoh. Jadi 1 hingga 5 jam. 5 jam. Jadi 5 campur dengan 3 jam hari pertama baru 8 jam. Masih lagi tak cukup 24 jam. Okey. Jadi masa tidak ada darah pula, contohnya kita berhenti pukul 5 tadi kan? Pukul 6 tu masih ada waktu asar, kita kena solat asar. Sebab pukul 5 hingga 6 tu dah tak ada. Kita cek tak ada dah. Okey, kita solat asar, solat maghrib, solat insyak, masa tak ada darah. Okey. Lepas tu kemungkinan subuh esok. Subuh esok pukul 6 kita nak solat subuh tu ada. Okey, kita pun tanda hari keempat pukul 6. Sampai pukul berapa darah tu keluar? Berapa jam? Kita kumpulkan dengan hari kedua tadi, hari pertama berapa jam? Kalau belum cukup 24 jam, bermakna tak ada darah, kita kena solat tanpa mandi wajib. Maksudnya situasi ni untuk yang kes yang kalau dia datang sikit-sikit macam ni Ustazah dah. Ya. Kalau kita berterusan, kita kira sampai tempoh suci kita lah Ustazah dah. Ya, andai kata hari pertama tu mungkin 3 jam je, tapi hari kedua tu memang banyak dah keluar. Dia banyak. Banyak dah. Bermakna dah cukup lah 24 jam. Hari kedua tu dah cukup 24 jam. Bermakna andai kata hari ketiga tu tak keluar darah, kita nak solat lah sebab tidak ada darah kan. Jadi hari kedua tu dah cukup 24 jam, bermakna kita mandi wajib dulu baru solat hari ketiga tu. Okey. Okey. Okey, masa Ustazah faham. Okey. Ustazah. Okey, sama. Okey, ada lagi nak tanya? Okey, faham dah. Tapi di sinilah kebiasaannya orang keliru. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ni catatan. Catatan bagi yang macam kita lah. Tapi kebiasaannya kita tak catat macam ni. Ya tak? Biasanya kita tanda pakoh sahaja di kalender. Sepatutnya ini yang kita kena buat. Hari pertama tu
Kita tengok pukul berapa darah tu keluar. Catat. Keluar pukul berapa? Kalau 2 jam sahaja contohnya. 2 jam. Lepas tu hari kedua contohnya keluar penuh. Tapi kita kena catat juga warna-warna darah. Kemungkinan warna lah di sini. Kalau kita tak boleh tengok warna pun, kita tengok kekuatan dan kelemahan darah itu. Kemungkinan warna dia pekat ataupun cair. Itulah. Jadi pentingnya kita mencatat darah-darah yang keluar ni, berubah darah daripada pekat ke cair ni. Penting juga kita catat. Sebab apa? Sebab jika darah yang keluar kemungkinan melebihi 15 hari, bermakna catatan inilah yang akan kita rujuk. Contohnya 2 hari kita mengalami darah yang kuat. Hari ketiga semakin cair. Hari kelima semakin cair. Hari keenam tu kemungkinan ada lagi. Bila kita cari ada lagi. Tapi cair melebihi 15 hari. Hari ke-16 ada lagi. Itu dia. Jadi pentingnya kita akan rujuk kepada kalender peribadi kita. Jadi kita mesti catat perjalanan haid kita. Okey. Ada tak nak tanya setakat ni? Ada tak orang catat macam ni dalam kalender peribadi dia? Ke memang tanda gini dah? Tak ada respon ni? Tak tanda? Okey. Tak ada daripada Jadi inilah sepatutnya kalender peribadi kita yang kita kena catat. Waktu pertukaran darah tu kena catat. Jadi berdasarkan slide, hari pertama keluar darah merah, hari ketiga pukul berapa keluar tu? Keluar darah, pertukaran darah tu. Kita kena catat. Itulah apa pentingnya, sebab kita bersedia. Andai kata darah itu melebihi 15 hari, 15 malam. Jadi catatan ini yang akan menjadi rujukan. Sekiranya kita tidak ada catatan, kita tidak ada rujukan, macam mana pula kita nak menentukan haid kita? Jadi kita mungkinlah kita kata kita berubah kepada tadi, kalau berdasarkan warna ni, dia guna kaedah tamyiz. Tamyiz tu maknanya beza. Membezakan warna-warna ataupun membezakan darah kuat dengan darah yang lemah. Kalau tak boleh nak beza, mungkin tidak ada catatan macam ni, kita akan gunakan kaedah adat. Kaedah adat tu apa dia? Mungkin bilangan haid kita yang terdahulu menjadi rujukan. Tetapi kalaulah adat kita pun kita tak ingat, bilangan haid terakhir kita tak ingat sebab tak pernah catat. Jadi kemungkinan kita akan dikategorikan sebagai golongan mutahayyirah. Mutahayyirah ni golongan yang kebingungan. Dia tidak ada rujukan untuk dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan darah yang sedang keluar ni, yang melebihi 15 hari 15 malam itu. Itu dia. Ustazah. Waalaikumsalam. Saya tetap sekali boleh tanya? Boleh. Okey. Ada kata yang 16 hari yang ke-16 dah tu, dia nak mandi wajib. Maknanya dia dah macam yang ada istiadah dah kan. Lepas tu dia bila buat calitan, dia cek tengok macam warna tu, dia ada warna kuning-kuning gitu. Dia kira tu adakah masih darah haid ataupun dia kena clear betul gitu macam ni? Okey. Kita tengok di sini.
apabila darah, dia sebenarnya ada 5 warna ataupun 5 tahap darah itu. Yang pertamanya warna yang paling kuat, warna merah kehitaman. Warna pekat tu, ada orang sampai warna hitam. Itu yang paling kuat lah darah dia. Lepas tu kategori yang kedua, warna merah. Merah yang sederhana. Yang ketiga, warna perang. Disebut warna perang. Kalau kita coklat lah kita kata. Ya dah. Yang keempatnya, warna kuning. Warna kuning tu bergantung. Warna perang, warna merah pun bergantung kepada individu. Dan yang kelimanya, warna keruh. Warna keruh yang berwarna. Jadi, warna-warna ini yang mengiringi darah haid tetap dikira sebagai haid. Bermakna kemungkinan tadi hari ke-16 itu masih ada warna-warna keruh. Tak? Maknanya warna apabila kita calik dengan kapas tu, ada warna di kapas tu. Bermakna masih lagi dikira haid. Sebab warna keruh itu bagi pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad tetap dikira sebagai haid lagi. Tu. Jadi apabila hari ke-16 masih ada lagi warna, bermakna kita tak boleh nak hukumkan 15 hari haid tu dan 6 hari nak ke-16 tu kita kata istihadah dah. Tapi hari ke-16 itu kalau dah warna yang lemah, bermakna kita kena mandi wajib dah hari ke-16. Cuma kita mesti kira semula darah kita itu. Kita tak boleh kata 15 hari tadi ialah haid. Kita kena kembali kepada catatan kita. Andai kata hari pertama, kedua, ketiga warna memang warna haid sebelum ni memang haid, warna yang kuat. Maknanya 3 hari. Lepas tu hari keempat sehinggalah hari ke-16 tu semakin lemah. Bermakna haid kita hanya 3 hari yang kuat tu lah. Itu kaedah dia, kaedah tamyiz dia panggil apabila darah melebihi 15 hari. Tetapi kalau darah tu tidak melebihi 15 hari, semua dikira haid. Tak kira warna lemah ke, warna coklat ke, warna merah ke, warna hitam ke, semua dikira sebagai haid. Itu. Okey, Ustazah, satu kita tanya. Dia maknanya kalau seorang tu yang jenis istihadah ni, lebih tepat, maknanya kita kira 360 jam. Ya. Maknanya darah yang melebihi 360 jam. Kalau masih dalam 360 jam, dikira tempoh maksimal lagi, 15 hari lagi. Tapi kalau seminit dah lebih, 360 jam 1 minit. Maknanya bila kita cek tu ada darah lagi. Lepas 360 jam, barulah dia dinamakan darah yang bersambung antara hari ke-15 dan ke-16. Yang kita kena gunakan kaedah khusus tadi tu. Terima kasih Ustazah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustazah. Ya, boleh. Istilah yang darah dengan lendir Ustazah. Kadang-kadang darah tu dia macam dah berhenti. Tapi bila kita cek semula ada lendir. Lendir tu kadang ada yang warna keruh dan sebagainya. Jadi adakah lendir itu dikategorikan sebagai darah juga Ustazah? Okey. Kalau dalam tempoh 15 hari, bermakna lendir itu mengiringi haid sebelumnya tetap dikira sebagai haid. Maknanya jika ada sebarang warna sehingga peringkat keruh pun tetap dikira sebagai haid. Tetapi kalaulah kemungkinan ada orang dia biasa keluar lendir ni dalam waktu suci. Itu bukan darah haid lah. Itu kemungkinan keputihan. Itu. Faham tak? Ustazah, maksudnya selepas tempoh 15 hari tu kita dah mandi wajib semua. Ditakdirkan lepas tu dia macam lendir tu memang berterusan keluar dan warnanya pun agak sedikit kekuning. Maksudnya kekuningan tu kita nampaklah kuning tu jelas lah. Okey. Jadi dia kira kita boleh teruskan ibadat kita lah Ustazah. Ya, sebabnya kalau kita itu Ustazah faham. Kemungkinan haid kita tadi 8 hari kan?
Ya. Okey, 8 hari. Bermakna hari ke-9 itu waktu bermulanya tempoh suci kita. Jadi Ya. hari ke-9 tu kita kira sehingga 15 hari. Maknanya kemungkinan berlaku lendir-lendir tadi tu, Ya. itu dikira sebagai keputihan. Bukan haid lah. Haid ni apabila dia mengiringi haid sebelum. Contohnya hari ke-9. Hari ke-8 tu kemungkinan kita rasa dah berhenti. Ya tak? Tapi Ya. hari ke-9 keluar. Jadi hari ke-9 tu kalau keluar macam tu, tetap dikira haid lagi. Tu. Itu maksudnya bila dia mengiringi haid. Bila dia mengiringi haid sebelumnya, maknanya dia tetap haid. Tapi jika dia keluar dalam tempoh suci, maka dia adalah keputihan. Cuma dia najis sajalah. Kita tak perlu mandi wajib apa sebelah untuk solat. Itu. Okey. Terima kasih Ustazah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya tanya contohnya kalau seseorang tu dia period, dalam 3 hari tu memang kita nampaklah darah period. Lepas tu hari ke-4, ke-5 kadang-kadang tu macam dah tak ada. Dan kadang-kadang mungkin dah mandi wajib dan solat dan puasa. Tapi bila hari ke-7 ke hari ke-8 tu macam ada pula lendir yang berwarna kuning. Macam mana? Yang tu dikira macam mana? Okey. Yang tu tadi tu lah maknanya kalau dia masih lagi tempoh 15 hari tu, maknanya kita ingatkan mungkin 3 hari tu memang haid kita 3 hari sahaja dah. Tapi tempoh 15 hari tu belum berakhir kan? Jadi bila tempoh 15 hari belum berakhir, bermakna lendir yang keluar itu kita kena tengok kebiasaan kita. Kebiasaan kita, kalaulah tempoh masa suci pun kita ada juga lendir macam tu, bermakna ia dikira bukan haid lah. Tetapi kalau kita tempoh suci kita tak pernah ada, tapi dia mengiringi haid itu, maknanya tetap dikira sebagai haid. Sebab apa? Sebab dia keluar dalam tempoh 15 hari. Okey, tadi saya ada bagi tahu mengikut kebiasaan. Okay. Jadi macam orang tu macam mana dia nak buat? Next period tu dia tahu walaupun tak nampak, tapi biasanya dia akan ambil masa dalam 8 atau 9 hari. Jadi untuk haid yang akan datang tu dia tunggu 8 ke 9 hari ke ataupun macam mana? Dia kena mandi wajib juga. Macam mana tu? Kebiasaan tu? Macam mana? Semula. Laju. Contohnya, ada satu istilah mengikut kebiasaan. Okey, jadi kali pertama tu dia macam dia tahulah 2 hari tu dia macam suci, tak keluar darah. 3 hari pertama dia ada keluar darah kan. Jadi hari ke-4 ke-5 mungkin tak keluar darah, memang putih, menyebabkan rasa nak mandi wajib lah sebab rasa macam tak ada ni. Tapi hari ke-7 ke-8 ada pula. Okey, jadi biasanya akan tunggulah sampai betul-betul bersih. Jadi untuk period yang bulan akan datang, adakah orang tu kena terus tunggu sampai ke 9 atau 10 hari ataupun dia kena mandi juga kalau dah dia tengok 3 hari tu bersih? Ataupun macam mana? Especially bulan puasa lah. Okey, macam ni. Yang masalah tunggu tu macam ni. Apabila tidak ada darah, kita wajib beribadat. Sebab kita tak tahu. Kemungkinan bulan lepas kita jadi macam tu. Hari ketiga kita berhenti, tiba-tiba keluar darah pula hari ke-7. Itu bulan yang lepas. Tapi bulan ni kita tak tahu pun apa yang akan berlaku. Kemungkinan kita mari bulan ni 5 hari ataupun 3 hari dah berhenti. Jadi bila berhenti tu, apabila kita melakukan calitan darah memang confirm kering, maknanya wajib kita kena mandi wajib dah. Itu dia. Okey. Terima kasih. Kecuali ada juga kecuali ni. Kecuali kalau dia tu beristihadah. Maknanya dah beristihadah, maknanya kalau berlaku macam tu dia boleh ikut bulan yang lepas. Tapi panjang ceritalah tu. Untuk peringkat basic ni, yang macam tadilah Ustazah kata tadi. Maknanya apabila tidak ada darah, kita kena solat. Apabila ada darah,
keluar balik, contohnya warna kuning tu dalam tempoh 15 hari, masa tu kita kena berhentilah sebab dia masih lagi dalam tempoh 15 hari yang mana dia juga akan dihukumkan sebagai haid kan. Tapi bila tidak ada darah tu, maknanya kita kena solat lah. Sebab kita kena beramal pada perkara yang zahir ketika itu. Okey Ustazah. Okey, ada soalan tak? Okey, kita boleh pergilah ke seterusnya. Jadi catatan tadi tu. Catatan masa perlu kita catat. Masa itu untuk kita rujuk ia sebagai adat kebiasaan haid kita lah. Kemungkinan 7 hari, 10 hari dan sebagainya. Jangan kita tidak ada catatan langsung. Jadi kita mesti ada catatan dalam kalender peribadi kita. Sebab haid ini merupakan darah yang ditakdirkan kepada semua perempuan setiap bulan. Bermakna kita kena uruskan dengan tepat dan betul. Sebab itu kita kena catat. Maknanya kita kena ada catatan khusus lah setahun. Ni bulan-bulan Januari sehinggalah bulan Disember kita kena ada. Kena simpan supaya ia menjadi rujukan. Cuba kita biasakan catat perjalanan darah kita. Itu. Kalau kita tengok di sini, terutamanya berlaku darah yang melebihi 15 hari, 15 malam. Itu. Dan juga pentingnya kita mencatat ini untuk menentukan tempoh suci kita. Sebab suci kita ni ada 3 keadaan. Yang pertama, tempoh suci minimum 15 hari 15 malam. Yang wajib setiap wanita memastikan dia mengalami suci 15 hari 15 malam. Itu dia. Okey, yang seterusnya kita lihat jika kita dah ada haid setiap bulan dan kita ada suci setiap bulan. Jadi gabungan antara haid dan suci ini menunjukkan sempurnanya satu kitaran haid. Itu dia. Jadi kita tengok kitaran haid. Tengok slide yang seterusnya. Okey. Kitaran haid. Kitaran haid ni juga ada 3, iaitu gabungan daripada haid dan suci. Mungkin haid seseorang itu, mungkin haid kita 7 hari. Suci kita tu mungkin 15 hari sahaja. Ya tak? Maknanya kalau kita tengok di sini, kitaran haid yang paling minimum ialah 16 hari. Kitaran kebiasaan yang mana kemungkinan dia mengalami haid 7 hari, suci dia 23 hari. Bermakna kitaran kebiasaan bagi orang yang biasa ini 30 hari. Manakala kitaran maksimumnya tiada had. Sebabnya kemungkinan waktu suci dia tu lama. Itu dia. Okey, boleh faham tak kitaran haid ni? Jadi mungkinlah kita tengok ada setengah orang tu dia tak faham. Dia kata maknanya haid dia tu dah kata sebulan sekali. Dia kata kalaulah tak sampai lagi sebulan dah mari haid, dia kata bukan haid lagi. Dah. Itu dia. Jadi di sinilah kita nampaknya kitaran minimum kemungkinan 16 hari. Iaitu kemungkinan dia mengalami haid sehari semalam sahaja. Dan dia mengalami suci pun suci yang minimum. Iaitu 15 hari, 15 malam. Jadi satu haid 15 hari suci, 16 hari. Itu kitaran yang minimum. Jadi bukan semua orang lah ni. Maknanya orang yang tak biasa dah, maknanya mungkin dalam 100 orang tu mungkin seorang yang ada kitaran minimum 16 hari ni. Tak? Tapi boleh juga. Itu dinamakan kitaran haid yang minimum. Jangan kita anggap
kitaran haid kita tu sebulan 30 hari dak. Itu kemungkinan kebiasaan saja. Tapi cuba kita tengok diri kita. Kadang-kadang haid kita 10 hari. Tapi suci kita lama. Contohnya 25 hari. Ya tak? Jadi pusingan ataupun kitaran haid kita 35 hari. Itu dia. Ada nak tanya tak setakat ni? Okey, ada. Okey dia. Jadi kita tengok contoh. Kita tengok contoh slide yang menunjukkan haid paling minimum, iaitu sehari semalam. Kita tengok. Okey. Jadi berdasarkan gambar rajah menunjukkan haid dia sehari semalam ataupun 24 jam. Kerana darah yang keluar itu mencukupi 24 jam dalam tempoh sehari semalam. Yang mana bermula darah yang pertama pukul 8 pagi. Darah yang keluar berterusan juga berhenti pada pukul 8 hari ke-2. Itu dia. Jadi haidnya dihukumkan sehari semalam. Ni yang kita nampak ni maknanya darah tu berhenti pada hari kedua lah. Jadi dihukumkan haid dia tu sehari. Ada nak tanya tak? Okey, tak ada dah. Faham dah lah. Tengok pada gambar rajah kan. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Ni darah tak berhenti. Darah keluar secara berterusan dalam tempoh 24 jam. 24 jam tu dikira hari pertama dengan hari ke-2. Okey, kita tengok slide yang ni. Slide ini pula bila darah keluar secara terputus, maka tindakan kita bila ada darah tak boleh solat. Bila tak ada darah kena solat tanpa mandi wajib bila masuk waktu sebab darah belum mencukupi 24 jam. Jadi berdasarkan gambar rajah, darah mula keluar pada pukul 8 pagi sehingga pukul 9 malam. Bermakna kita tak solat waktu Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Tapi kemungkinan Isyak ni bila tak ada kita sedar pukul 9 tu kemungkinan kita solat lah. Ya tak? Sebab Isyak kan waktu dia panjang. Itu dia. Jadi pukul 6 pagi hari kedua kita tengok tak ada darah dah. Tak ada darah dah. Kita pun kena solat lah tanpa mandi wajib lagi. Sebab darah tak cukup 24 jam dan ia bukan haid. Apabila kita tengok pukul 8 pagi darah berhenti sepenuhnya, bermakna darah tak cukup 24 jam. Jadi darah itu bukan haid tetapi dihukumkan sebagai istihadah. Bermakna kita kena qada solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah pada hari pertama tu. Mungkin solat-solat itu ialah solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tu kalau orang solat dah, makna tak perlulah. Tapi kalau kita tak solat juga, kena qada semula. Kena qada semua solat yang kita tak tunaikan ketika ada darah itu. Maknanya, sebab darah tu dah tak ada dah. Hari kedua tu memang tak ada. Tapi, kalaulah ada pula dalam tempoh 15 hari, macam tadilah, maknanya kita kena kira mengikut jam lah. Cukup tak sampai 24 jam. Tapi dah kalau sehari ataupun 2 hari ni je setakat itu saja, maka itu bukan haid tetapi istihadah. Dah dosa ke tak kita tak solat tadi tu masa ada darah tu? Kita tak berdosa kerana kita telah bertindak mengikut kaedah yang betul. Kita tak boleh solat ketika ada darah. Kerana apa?
Kerana kita bimbang darah itu akan dihukumkan haid jika cukup syarat. Kita kan manusia, kita tak tahu pun. Darah tu keluar, nak berhenti ke, nak terus ke, ya tak? Cuma kita beramal pada hukum yang zahir ketika itu. Yang zahir tu apa? Yang zahir tu apabila ada darah, kita tak boleh solat. Masa tak ada darah, kita kena solat. Itu dia. Okey. Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ke tak dengar dah ni? Sunyak je. Dengar Ustazah. Dengar. Sebab takut cakap seorang. Tak ada soalan ni. Faham ke tak ni? Okey. Alhamdulillah. Faham. Okey, cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Ni. Okey. Kalau kita tengok hak ni mungkinlah masa kita tengok yang selesai dah. Ya dah? Hak selesai dah. Tapi perjalanan tu kita kena faham. Sebab itu Ustazah sebut yang tadi tu. Hari pertama tu, kalau darah keluar berterusan, maknanya dah cukup 24 jam. Kita kita kena mandi wajib lah kalau kita nak solat ketika tidak ada darah. Itu dia. Jadi kalau ni kita tengok yang siap dah tapi dalam perjalanan tu. Hari pertama tu kalau kita tengok contohnya 2 jam sahaja. Jadi bila 2 jam tu kita kena tanda lah pukul berapa darah mula keluar. Kalau ada darah ketika waktu solat kita tak boleh solat. Tapi bila darah tak ada, sedangkan waktu solat, kita kena solat tanpa mandi wajib. Sebab darah tak cukup lagi 24 jam. Kita kena bertindak macam tu lah sepanjang-panjang 15 hari tu. Bila ada darah, kena berhenti segala ibadat. Bila darah berhenti, kena solat pula bila masuk waktu. Bila darah keluar semula, kena berhenti solat. Begitulah seterusnya kita ulang. Kalau darah tak cukup 24 jam sehingga hari ke-15, dalam tempoh 15 hari tu, maknanya kita tak perlu mandi wajib. Jadi kalau kita tengok tu, dalam gambar rajah tu sehingga hari ke-12, kita tak perlu mandi wajib lagi. Sebab darah tak cukup 24 jam. Baru 22 jam. Ya tak? Sehingga hari ke-12. Bila hari ke-15, keluar pula 2 jam lagi. Mencukupkan 24 jam. Barulah kita kena mandi wajib. Bila darah benar-benar berhenti. Sebab darah pun dah cukup 24 jam. Jadi kesemua hari tersebut dihukumkan sebagai haid, iaitu 15 hari. Okey, setakat ni boleh faham ke tak ni? Apa yang perlu kita lakukan dalam tempoh 15 hari tu. Kalau keluar darah, maksudnya kita sekejap bateri nak habis. Okey. Jadi kalau kita tengok kalau tak cukup 24 jam, bila tak ada darah, kita kena solat tanpa mandi wajib. Ustazah harap maknanya slide-slide yang kita tunjuk itu boleh faham. Okey. Ada nak tanya ke tak? Okey, kita tengok contoh slide yang seterusnya. Supaya kita lebih faham lagi. Okey. Yang ni maknanya kita kata berapa hari ni haid kita ni? 15 hari lah. Walaupun kita kata dalam perjalanan tu
hari pertama tu 24 jam dah. Hari pertama 24 jam bermakna hari kedua tu bila tidak ada darah, kita kena solat dengan mandi wajib lah sebab darah dah cukup 24 jam. Okey. Yang berbeza dengan yang tadi. Tadi tu hari pertama 2 jam sahaja. Bermakna bila tidak ada darah, kita nak solat, kita tak perlu mandi wajib. Tapi yang slide ini disebabkan hari pertama dah cukup 24 jam. Jadi hari kedua tidak ada darah. Dan sebagaimana yang kita sebut tadi, bila tidak ada darah, kita kena solat. Ya tak? Sebab kita beramal perkara zahir pada ketika itu. Bermakna hari kedua tu bila tidak ada darah kena mandi wajib dulu. Sebab hari pertama dah dihukumkan sebagai haid. Sebab cukup dah 24 jam. Itu dia. Memanglah kalau kita tengok yang siap dah tu hari ke-15, memanglah seolah-olah hari kedua tu memang haid. Ya tak? Tapi kita tak tahu. Kita cerita ni perjalanan kita bermula hari pertama. Jadi hari kedua jika tidak ada darah, kita kena beribadat. Itu dia. Okey. Jadi mungkinlah beberapa kalilah kita mandi wajib di situ. Hari keempat pun kita kena hari ketiga kita kena stop masa darah ada. Jadi bila darah tak ada tu kena mandi wajib semula. Sebab hari ketiga tu memang haid lah. Dah. Hari keempat kena mandi wajib. Mandi wajib sehinggalah hari ke-8 keluar darah pula. Jadi hari ke-9 tu bila kita tak ada darah, kita nak solat, kita kena mandi wajib pula. Tu dia. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Boleh faham? Ya, Ustazah. Ya. Ada nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Faham dah kan? Ni Tuan Nodamia. Faham ke tak? Faham. Itulah maknanya kita kena bertindak macam tu. Sebab ni ada juga orang yang tak faham, ya tak? Terutamanya orang yang dah biasa-biasa keluar haid dah ni. Orang yang berusia dah. Dia kata maknanya dah kebiasaan dia tu haid dia 8 hari. Walaupun hari kedua tu tak ada darah, dia kata sementara sebab akan keluar semula. Maknanya kita tak boleh guna kaedah macam tu. Kaedah yang betulnya apabila tidak ada darah, walaupun kita kata ada haid kita bulan lepas tu, bulan-bulan bertahun-tahun dah 10 hari, hari kedua tidak ada darah, kita kena tunggu. Tak. Kita tak perlu tunggu. Sebab bila tidak ada darah, kita kena beribadat. Itu ceritanya. Okey. Ada soalan? Nanya sikit. Boleh. Macam yang datang, lepas tu tak ada datang, ada pula kan. Kalau kata hari yang ke-4 tak ada. Lepas tu kita tengok kita nak tunggu untuk mandi wajib tu. Adakah kita tunggu sampai 24 jam tu baru kita mandi ataupun kita tunggu mandi je? Kita tak perlu tunggu 24 jam. Cara kita nak bertindak apabila kita yakin tidak ada darah dengan melakukan calitan. Maknanya mungkin signal yang pertama yang Allah datangkan kepada setiap wanita lah. Kebanyakan wanita tak tahulah kemungkinan orang kalau mungkin dia tak cakna, dia tak tahu signal itu. Signalnya apa? Iaitu rasa. Masa kita keluar darah pun kan kita rasa sesuatu keluar tak? Itu. Bila darah berhenti pun kita ada rasa. Rasa bahawa tidak ada darah dah. Mungkin kita berjalan pun biasa kalau kita dalam keadaan haid, bila kita berjalan, kita bangun ke, kita ada rasa keluar sesuatu kan. Kita rasa keluar darah. Tapi
bila dah tak ada pun kita akan rasa ringan saja, rasa tidak ada sesuatu yang keluar. Bila tidak ada rasa sesuatu yang keluar tu, kita kena buat calitan. Terutama apabila masuk waktu lah. Kemungkinan lah kalau kita rasa tu pukul 10 itu kalau kita nak solat sunat, tak apa kita nak mandi. Tapi biasanya tidak ada keperluan lah masa tu, ya tak? Maknanya masa masuk waktu zuhur tu, kita kena buat calitan. Bila calitan kita buat tu, keluar macam tadi juga, seperti mula-mula kita kapas yang mula-mula kita guna tu kering. Itu satu, dipanggil keadaan jufuf, kering. Yang keduanya, bila kita calik ada cecair yang dinamakan qusatul baida, iaitu cecair yang berwarna putih macam liquid paper ataupun cecair yang jernih seperti gam uhu. Itu menunjukkan kita dah suci. Maknanya kita boleh mandi wajib lah hari keempat ni. Itu dia. Itu cara kita nak memastikan bahawa haid kita telah berhenti. Kemungkinan kalau tak ada cecair jernih pun, maknanya bila kita calik tu kapas tu kering. Maksudnya tak ada warna lah di kapas tu. Itu. Jadi macam ni Ustazah. Macam kita berhenti, kita dah sampai hari yang ke-6 tu tak? Lepas tu kita pun mandi bersih lah. Lepas tu hari ke-9 tu, kita tengok ada sikit je. Bila ada sikit tu, kita pun berhenti lah, tak solat lah. Jadi kita tunggu maknanya sampai, tu saya tanya tu sampai adakah, maknanya kalau kita kata, kita tengok hari ke-9 tu pukul 7 pagi, tengok ada sikit tau. Jadi adakah kita perlu tunggu sehingga 7 pagi esok tu, sebab macam dia tak ada lah kan? Tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu. Maksudnya bila tak ada je, mungkinlah pukul 7 tu ada, lepas tu pukul 8 tak ada. Maknanya pukul 8 tak ada tu kira tak ada lah. Tu. Sebab itu kita boleh mandi terus. Boleh mandi terus. Maknanya itulah yang Ustazah sebut tadi, kemungkinan kita berulang kali melakukan perkara yang sama. Mungkin kita akan cek sentiasa. Kita akan cek sentiasa. Maknanya kalaulah kita rasa ada sesuatu keluar ataupun masa kita bersuci, beristinja tu, ada rupanya lagi lendir-lendir yang berwarna. Ya tak? Maknanya kita stoplah ibadat. Tapi kita pun selepasnya bila masuk waktu seterusnya, kita tengok tak ada dah. Sebab itu kita kena lakukan benda ni. Kita tak boleh maknanya kita ambil benda kita kata kita dak cek lah. Tak boleh. Jadi kita kena cek sentiasa. Sebab itu mandi wajib berulang kali lah dia. Ya. Maknanya sebab darah dah cukup hari pertama 24 jam, ya tak? Maknanya hari kedua tu kena mandi wajib sebab tak ada tu. Jadi hari ketiga kita kena berhentikan ibadat sebab ada darah. Hari keempat ni kita kena mandi wajib pula sekali lagi untuk beribadat. Jadi hari ke-8 keluar pula darah, berhenti pula. Jadi hari ke-9 kena mandi wajib pula. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Macam ni Ustaz, kan dalam satu hari tu maknanya kita kan nak sembahyang Zuhur, lepas tu Asar. Kita tengok subuh tak ada, lepas tu Zuhur tak ada. Macam tu. Masa kita mandi wajib pula. Masa mandi wajib pula Zuhur tu. Sebab subuh tu dah kira haid lagi kan. Jadi haid kita tak suci lagi lah ni. Tetapi kita macam kita berhenti dulu, kita tunggu dulu ambil masa. Okey, baru tak ada kita sah yang betul, tak ada dah pagi ke. Itu bukan kaedah yang betul. Bukan kaedah yang betul. Sebab kita bimbang, kita ni tertinggal waktu suci kita. Sebab kalau kita maknanya kita kata kita tunggu, bermakna seolah-olah kita tinggal waktu zuhur tu secara sengaja lah. Itu dia. Tak boleh. Jadi kaedah yang betulnya, apabila masuk je waktu, tak ada darah, terus solat. Maknanya kalau cukup dah darah sebelum 24 jam, mandi wajib. Itu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sini kalau saya nak cuba fahamkan lah. Maksudnya maksudnya yang style berhenti ada termasuk lendir lah Ustazah dah. Sama ada darah ataupun lendir yang keluar yang macam warnanya agak keruh. So kita stop lah. Tak ada lendir tu, kita ibadah semula lah. Mandi nak ibadah semula.
Macam tu Maknanya Ustazah maksudnya. ya. Maknanya kita tengok waktu suci kita tu bila keluar cecair yang tidak berwarna ataupun warna putih ataupun warna jernih. Kalau masih ada walaupun satu jalur tetap dikira haid lagi. Maknanya kita tak boleh Warna buat putih ibadat. tu macam orang kata macam putih telur tu Ustazah Ya, macam Bau putih. betul-betul bersih. Bau At- betul-betul bersih. Ya. Ataupun okey. warna putih macam liquid paper ataupun telur. Ya, betul lah tu. Okey, sama Ustazah. Ustazah, Ya. saya nak tanya pula dari segi puasa. Macam tadi kes dia hari pertama, kedua, ketiga period. Lepas tu ketiga, keempat tu kan dia suci. Katakanlah dah mandi wajib dan berpuasa. Tapi hari keempat, hari ke-6, ke-7 tu ada pula period. So macam mana puasa pada hari keempat dan kelima tu? Okey. Jadi kalau kita berpuasa pada hari-hari ni yang tidak ada darah ni sebut nakak. Tadi Ustazah sebut dah kan nakak tu. Jadi hari-hari yang kita puasa pada hari nakak semuanya terbatal. Terbatal. Maknanya kita kena qada semula lah puasa kita tu. Okey. Satu lagi biarlah ada pelajar ni kan, tapi tak apa kita tanya. Macam mana kalau waktu bersama kita pun dah bila tengok kita dah boleh solat kan, biasalah. Macam mana boleh ke Ustazah? Kalau bersama tu maknanya kita tak boleh nak undur je, tak ada qada-qada ya tak? Maknanya hak itu tu diabaikan lah. Sebab masa tu kita pun tak tahu darah akan keluar semula. Ya tak? Maknanya masa kita anggap suci tu maknanya kita beramal pada perkara zahir ketika itulah. Itu dia. Maknanya dia tidak adalah kata kafarah ke apa benda ke, tak ada lah. Cumanya andai kata bulan lepas kita berlaku macam ni. Bulan lepas kita berlaku dah macam ni. Jadi kalau mengikut pendapat Imam Ar-Rafi'i, dia kata kita boleh beramal seperti mana sebab bulan lepas kita dah kering. Ya dah? Maknanya masa ni. Jadi kita boleh tunggu. Itu dia. Hak ni bukan maksudnya yang berselang-seling macam ni. Ni yang mungkin 7 hari tu dia datang straight. 7 hari. Tidak ada waktu nakak. Straight 7 hari. Lepas tu hari ke-8 tu berhenti. Berhenti sehari. Hari ke-9 ada pula. Sebelum-sebelum ni tak ada. Cuma bulan lepas saja yang ada. Jadi bulan lepas jadi gitu, bermakna bulan ni kita anggarkan berlaku seperti bulan lepas. Bermakna hari ke-8 bulan lepas tak ada tu, kita boleh tunggu. Itu mengikut Imam Ar-Rafi'i. Kita tunggu, maknanya kita tak mandi wajib lah masa tu. Tetapi bahayanya, itu pendapat Imam Nawawi pula. Imam An-Nawawi kata tak boleh tunggu pada hari itu sebab kita mesti beramal pada perkara yang zahir ketika itu. Sebab walaupun bulan lepas dah memang kita jadi gitu, tapi kemungkinan bulan ni tak jadi gitu dia kata. Maknanya bila hari ke-8 tu tak ada darah, terus mandi. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni dia lebih teliti dalam membicarakan tentang sesuatu hukum. Maknanya. Jadi kita tengok keadaan lah. Kita boleh ikut pendapat Imam Ar-Rafi'i tadi tu. Tapi andai kata selepas itu berlaku ataupun tidak berlaku macam bulan lepas. Maknanya bulan ni haid kita 7 hari sahaja. Sedangkan bulan lepas 9 hari. Ya tak? Hari ke-8 tak ada darah, hari 9 keluar balik. Tapi bulan ni 7 je. Jadi apabila kita hari ke-8 tu kita tak solat, bermakna kita kena qada hari ke-8 tu. Tapi masalah bersama tadi tu kita tak ada qada, tak ada istilah qada. Maknanya apa yang berlaku itu sebab kita dah beramal pada perkara zahir ketika itu, tak ada apa-apalah maksudnya. Gitu. Okey. Terima kasih. Okey.
Okey, ada lagi? Ustazah, Ya. lagi kan. Kitaran haid kita ni, kita pegang kepada 15 hari suci, 15 hari period. Ha. Kalau macam kita belajar sains, dia kitaran haid dia setiap 28 hari. Jadi macam mana tu Ustazah? Okey. Apa ni memang dia ada perbezaan pendapat sikitlah dalam bidang sains dan juga bidang fiqh. Tak? Okey, jadi dalam masalah haid ni kita kena ikut kaedah fiqh. Sebab kaedah fiqh dia menggunakan kaedah ini menurut bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah dia ada 30 hari. Jadi untuk mengira haid istihadah mengikut bulan Qamariyah 30 hari. Sebab okey, kalau kita tengok ada perbezaan pendapat dari segi sains dan fiqh tadi, kenapa kena ikut kaedah fiqh? Kerana kaedah fiqh ini merupakan pendapat yang asah. Dipanggil pendapat yang asah. Manakala kaedah sains ini merupakan pendapat yang sahih. Sahih juga sahih, tapi bila bertemu dua pendapat asah dan sahih, kita kena ikut pendapat yang asah. Asah itu lebih daripada sahih. Itu dia. Jadi kalau ada perbezaan pendapat ataupun percanggahan pendapat kaedah sains dengan kaedah fiqh, kita mesti ikut kaedah fiqh. Itu. Okey, masuk Ustazah. Okey, sama. Okey, ada lagi. Nak teruskan ke macam mana ni sebab masa dah lewat dah ni dah. 11:30 lebih dah. Sebab masa yang diberi tu pukul 11 ke macam mana Ustazah Saleha? Okey, saya rasa kita berhenti dululah, kita sambung untuk siri yang akan datang. Kita sambung lagi. Ni dah Ustazah serah ke Ustazah Zaleha lah dah. Okey. Okey, terima kasih kepada Ustazah Puan Zainul binti Tuan Awang di atas kuliah yang telah disampaikan pada hari ini. Sebagai rumusan, sebagai seorang wanita, kita kena hati-hati dengan darah haid kita. Kita kena catat. Contohnya apa yang perlu kita catat ialah bila kita mula didatangi haid, lepas tu kita catat juga warna. Ini supaya kita boleh rujuk semula haid kita tu untuk kita mengetahui adakah ia haid ataupun sebaliknya, ataupun supaya kita dapat tahu tempoh suci kita. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Tuan Zainul. Ustazah saya kira penjelasan yang sangat detail tadi, dan juga terima kasih kepada guru-guru yang bertanya. Tak ada pertanyaan daripada pelajar. Nampaknya guru-guru lebih berminat ke macam mana? Ataupun sebab anak-anak sekarang masih dalam umur remaja, tak ada banyak masalah sangat. Dan guru-guru kebanyakannya memang tak ada remaja lah kan. Semua dah dewasa dan banyak peringkat-peringkat yang telah dilalui. Okey, jadi saya nak ingatkan sekali lagi, kuliah kita ni ada bersambung. Jadi jangan lupa untuk kita bersama-sama dengan Ustazah Tuan Zainul lagi, iaitu pada siri yang kedua pada 12 hari bulan 11. Okey, lepas tu kita ada lagi siri ketiga 3 hari bulan 12. Jadi saya rasa kita perlu mendengar dengan teliti kuliah yang disampaikan
ibadah dalam masa ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini dan saya mewakili Badan Dakwah dan Kerohanian serta Panitia Pendidikan Islam mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan juga memohon maaf tadi memang ada sedikit gangguan teknikal. Sebab yang pertama kan kita buat macam ni, jadi minta maaf banyak-banyak kepada Ustazah Tuan Zaidul dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk sini yang akan datang. Okey, jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, jadi itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis